Pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi IPT dan golongan individu yang baru berpencen kini jadi sasaran utama skamer dalam melakukan kegiatan penipuan secara dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, nama saya Nurul Aina binti Muhammad Zulkifli, nombor matrik 291996. Saya dan ahli kumpulan saya sedang menjalankan tugasan MPU 1043 Falsafah dan Isu Semasa daripada Grup N, dan kami merupakan kumpulan yang keempat sedang mengkaji tentang isu jenayah penipuan atas talian iaitu Macau Scam dalam kalangan pelajar di Universiti Utara Malaysia UUM. Antara kaedah yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah terbahagi kepada dua, iaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer ialah tinjauan yang telah dilakukan dengan mengedarkan set soalan selidik kepada responden dalam bentuk Google Form. Sasaran responden merupakan pelajar Universiti Utara Malaysia UUM dan melibatkan 100 orang responden. Manakala data sekunder pula ialah maklumat tentang penipuan Macau Scam yang dicari melalui laman sesawang sebagai rujukan. Berkumpulan pasti ada pembahagian tugas. Jadi saya telah mengarahkan atau membahagikan tugasan kepada ahli kumpulan saya dengan menggunakan roda putaran di Google. Saya akan siarkan nama setiap ahli kumpulan saya di roda putaran tersebut supaya lebih adil untuk mereka menyempurnakan tugasan mereka. Peranan saya ataupun tugasan saya perlu membantu ahli kumpulan saya dalam membuat tugasan, mencipta maklumat infografik bersama-sama, menyimak hasil kerja mereka, mencipta video YouTube bersama-sama, dan saya akan sentiasa memastikan hasil tugasan berada dalam keadaan baik supaya matlamat tugasan kami akan tercapai. Assalamualaikum, hai, nama saya Siti Aisyah binti Ramli dan nombor matrik saya 291988. Dalam tugasan ini, saya peranan untuk mencari punca-punca berlakunya penipuan atas talian atau lebih dikenali sebagai penipuan Macau. Antara punca yang saya jumpai adalah kekurangan kesedaran diri, menggunakan jalan mudah dan pintas untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat, dan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Selamat sejahtera dan salam biru warna.
Nama saya Yabin Heng dan nombor matrik saya 291958. Dalam tugasan ini, peranan saya ialah mendengar pasti faktor berlakunya macam scam dalam kalangan pelajar UUM. Selain itu, saya juga terlibat dalam penyediaan soalan-soal selidik berkaitan faktor kewujudan macam scam. Pagi dan salam sejahtera. Nama saya Binti Panjanaran. Matrik saya 291464. Peranan saya adalah bagi melakukan tugasan ini untuk mencarikan kesan yang berlakunya kes makau scam dalam kalangan pelajar di Universiti Utara Malaysia. Antara kesannya adalah: pertama, keselamatan individu berasaskan terancam. Yang kedua adalah individu yang terjemus dengan jenayah kes makau scam, berlakunya kehilangan dari segi harta benda dan kewangan. Yang tiga adalah data peribadi individu akan terdedah. Selamat sejahtera, nama saya Hari Priya, anak perempuan Mariaban, nombor matrik 291-94. Peranan saya dalam menyiapkan tugasan ini adalah saya ditugaskan untuk mencari 3 soalan tentang kesan selepas menjadi mangsa skem makau dalam kalangan pelajar di Universiti Utara Malaysia. Antara kesan-kesannya adalah mangsa cenderung ke arah tekanan emosi, kurang kepercayaan terhadap orang lain dan bebanan hutang kos sara hidup individu tersebut makin bertambah. Maklumat ini saya mencari melalui internet. Salam sejahtera. Nama saya Tiu Jeng Wee, nombor matrik 291957. Dalam projek tersebut, saya berperanan untuk mencari maklumat berkaitan langkah-langkah untuk membanteras jenayah makau scam, dan saya juga bertanggungjawab untuk menyediakan soalan langkah-langkah dalam Google Form tersebut. Selamat sejahtera, nama saya Lim Weize dan nombor matrik saya 292005. Peranan saya dalam tugasan ini adalah memberi idea tentang isu apa yang anda diterokai. Seterusnya, saya juga berperanan untuk mencari maklumat tentang penipuan atas talian dan melengkapkan borang soal selidik dengan mencari 3 soalan tentang langkah yang efektif untuk membanteras jenayah tersebut. Antara cabaran yang dihadapi semasa menjalankan tugasan berkumpulan ini adalah berlakunya kekangan masa. Hal ini kerana kami sukar untuk berkumpul bersama bagi membincangkan skop tugasan kami. Cabaran seterusnya yang kami hadapi adalah kurang efektif dalam pengumpulan data responden. Kumpulan kami menggunakan kaedah soal selidik untuk mengumpul data responden. Kami menyebarkan borang soal selidik ke kumpulan-kumpulan UUM melalui media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Namun, kami mendapati kawan-kawan lain juga menyebarkan borang soal selidik untuk assignment mereka pada masa yang sama. Hal ini telah menyebabkan responden kami dikurangkan secara tidak langsung. Cabaran yang saya hadapi ialah komunikasi tidak efektif. Hal ini demikian kerana semua ahli kumpulan perlu menyiapkan tugasan-tugasan bagi subjek lain. Oleh itu, kami tiada masa tambahan untuk berkumpul secara fizikal untuk membincangkan tugasan ini. Hal ini menyebabkan kewujudan perselisihan faham antara ahli kumpulan semasa menyiapkan tugasan ini. Solusi yang saya boleh rumuskan bagi cabaran kekangan masa adalah untuk membuatkan rancangan masa yang baik apabila melakukan apa-apa tugasan atau aktiviti yang berlangsungnya. Untuk menyelesaikan cabaran kekurangan efektif dalam pengumpulan data responden, kita telah menyebarkan Google Form iaitu soal selidik kita dalam grup-grup UUM seperti grup Inasis dan sebagainya, dan juga kita meminta bantuan daripada kawan-kawan sekeliling kita untuk mengisi Google Form tersebut. Solusi untuk cabaran ketiga adalah kami telah membuat perbincangan secara atas salian seperti kami mereka kumpulan dalam WhatsApp dan ia juga memudahkan urusan kami dalam menyiapkan tugasan kami di mana kami boleh berbincang di dalam WhatsApp tersebut.